cerita sikit tentang ni 7 series ni lah. Dapat pendapat kawan-kawan sebenarnya. Nak tanya hampa tengok dah kereta ni kan. Dia punya premier tadi dalam pukul 7 macam tu lah, time kita buka puasa tadi lah, dia punya world premier dia tadi. Jadi pertama sekali kita nak minta kawan-kawan komen sikit, cerita lah ni, hampa suka ke tak suka dengan kereta ni 7 series yang baru ni. Apa yang telah berlaku pada pendapat saya lah ialah BMW dah ambil beberapa idea penting daripada Rolls-Royce. Sebenarnya ni daripada Rolls-Royce. Pasal apa? Dia tadi bila kita tengok dia punya presentation tadi, chief designer Adrian Van Hooydonk pun cakap dia punya gaya ni monolitik, maksudnya bongkah lah, sebongkah. Dan bila kita cerita monolitik ni, memang kita tengok kereta satu lagi jenama yang memang menggunakan reka bentuk style monolitik ni secara ekstrim ialah Rolls-Royce. Di mana Rolls-Royce memang nampak macam sebongkah, nampak macam sebongkah batu yang you chisel nak bagi jadi macam tu lah. So that's the same look and feel yang 7 series ni cuba nak tiru. Dan kita tengok dekat tepi ni paling jelas sekali dekat sini lah, dekat angle ni very clean window lines lah. Dia sorok dia punya quarter light ni, dan dia punya Hofmeister King tu dia accentuate lah, dia bagi besar chrome finish lah. So kalau kita tengok tepi ni memang very clean, dia tak ada any kind of fancy lipat-lipat ke apakah character line. Dia macam Rolls-Royce tepi very clean, tapi ada very strong wheel arch, helps the car to settle down onto the road. So visually it settles down onto the road. Daripada depan juga dia gunakan line tepi ni kan. Kita tengok Rolls-Royce ada line tepi tegak, dia naik ke atas dan jadi bonnet line. Yang ni dia tak naik sampai atas lah, tapi kat tepi, dia main kat tepi saja. Dan Rolls-Royce juga menggunakan reka bentuk lampu yang ke dalam macam ni, tapi untuk BMW dia buat 2 lapis. Dan mengikut Adrian Van Hooydonk, reka bentuk lampu 2 lapis ni hanya untuk model puncak dia lah, maksudnya dia punya flagship model sahaja. Dan maksudnya X7 dengan 7 series. Dan reka bentuk lampu bawah ni memang kalau kita tengok pada Rolls-Royce tu, dia memang menghasilkan satu gaya yang bengis, aloof, not so friendly. Rolls-Royce tak friendly. Rolls-Royce is not a friendly car. They're very formal. So this one memang mendapat a certain level of formalism in the face. Cuma dia diringankan sikit dengan menggunakan lampu kecil kat atas ni lah, jadikan 2 tingkat ni jadi macam slightly, ever so slightly less formal. And that monolithic punya design is what helps to establish Rolls-Royce punya formalism. Orang kata dia punya grill tu Parthenon grill lah. Parthenon tu ialah satu building ataupun temple in ancient Greek, temple yang sangat grand, very formal. It's a very formal design. I suspect kenapa BMW bergerak ke arah ni ialah kerana dia orang sedar sebenarnya untuk dia move forward sekarang ni, dia nak establish kereta ni sebagai both dia punya ICE flagship dengan dia punya EV flagship sekali. So dia ada 7 series dengan dia ada i7, same bodywork, slightly different grille, slightly different front end, slightly different in terms of the air scoops dan apa semua, and trim dia, tapi basically dia the same car. Dia nak kena establish satu gaya yang uber, satu gaya yang super luxury. Dan untuk mendapat gaya super luxury, dia tak ada cara lain. Inilah cara dia. Untuk Mercedes-Benz, kereta yang a bit more flowing. Tapi Mercedes-Benz juga sebenarnya mencuri reka bentuk gaya formal daripada 1930-an kalau kita tengok lah. Dia punya moncong panjang dan ekor dia pendek. Tapi BMW went the opposite direction, dengan very formal punya design. Kita tengok kat bahagian tepi ni, kita tengok tak ada embellishment. Even dia punya door handle ni, dia punya chrome dengan black finish. Nampak? It's very deliberate. Dia punya choice of black dark finish kat dalam ni dengan chrome surround ni, memang bila you tengok nampak that is a purpose. It's very formal. This is a door handle. I make no bones about it. I don't hide it. This is a door handle. It should be here and it is here. So this formalism you nampak everywhere. Daripada tengok cara dia aturkan chrome ni daripada bawah ni, the foundation is chrome. Kita tengok dekat bawah sekali, kat dagu dia ni ialah chrome. Dia carry chrome di sini sampai ke belakang. Yang kat belakang ni slightly less successful in terms of being super formal lah pada aku lah. Sebab dia punya bumper ni a bit too casual, cara dia scallop tu bumper tu keluar. Maybe kalau dia betul tak lagi more horizontal lines just to stack it up properly, then maybe it'll look even more formal lah. Tapi kat belakang kita tengok dia punya formalism tu carry dengan dia punya line straight. Ni line kat sini and that's it. There's no other line. Yang ni line ni memang bertemu, nampak ni. This line also meets here, tapi dia tak ada nothing fancy to show it off lah. Dan this line also takes into account this line. Dia also kind of meet kat sini jugalah. Dan design yang macam ni, saya percayalah dia akan jadi sangat popular di Asia dan juga di Amerika Syarikat lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita tengok the last time BMW design something so formal ialah E65, iaitu yang direka bentuk oleh Chris Bangle. Bila kita bercakap dengan Chris Bangle, dia cakap memang kereta ni design to give presence. Dia ada exterior volume yang besar that makes it sit on the road and has presence. Dia memang direka bentuk untuk nampak besar.
Dan ada sebab-sebabnya lah, kerana dia kata di pasaran Amerika Syarikat dan di pasaran Asia memang orang suka kereta yang ada road presence. Pasal sebelum tu, kalau kita tengok kenapa BMW bergerak ke sini, ialah model yang sebelum tu orang panggil 7 Series James Bond E38 kalau tak silap saya. So yang itu masalah dia is very sleek, very beautiful, tapi dia duduk sebelah dengan W140. Anak gajah Mercedes tu masa tu cukup formal, upright grille, belakang line semua tegak-tegak, everything is very formal, and it sold so well, sangat-sangat laku di Amerika Syarikat dan di Asia. Dan 7 Series tak boleh nak compete. Jadi dia sedar bahawa sebenarnya untuk kereta size macam ni dia kena ada certain formalism in the design, tak boleh terlalu sleek, tak boleh terlalu sporty. So they came out with this car, and this car proved to be very successful. Even though bila kita tengok mula-mula tu kita macam kurang faham, kita nampak macam kenapa kereta ni rupa dia macam ni. Tapi bila kita duduk dengan Chris Bangle, dia explain, dia cerita kat kita, dia kata yang ni macam ni, kenapa macam ni, you need that certain level of formalism, a certain level of presence, baru kereta tu boleh nampak gah di atas jalan raya. Dan ini gah ni penting untuk pasaran Asia dan juga pasaran Amerika Syarikat. Di Eropah dia orang tak begitu penting sangat. Malah di Eropah orang macam malu sikit kereta kalau nampak terlalu besar. And that's why bila you tengok even when you look at European cars lah, yang in the same class as the 7 Series and S-Class, there's one brand yang memang kekalkan dengan dia punya European ideal, saya tak pernah ikut dia orang ni semua, itu Audi. And if you look at the Audi A8, dia memang satu kereta yang besar tapi tak nampak besar, because that is the ultimate in terms of the European idealism. Dia nak besar tapi dia tak mau menunjuk, dia nak dekat to shrink and sort of kind of disappear into the surrounding. Jadi interior kereta ni ialah di mana BMW cuba dapatkan this fantastic wow factor dengan cara yang berbeza daripada yang kita tengok yang lain. Sebagai contoh, kita tengok dia punya dashboard ni, it's very neat, very simple. Dia tak ada macam Mercedes-Benz dengan dia punya mega screen. It's a very techy interior, but somehow managed to look traditional, to be consistent dengan dia punya formalism kat bahagian luar tadi. That's why kalau kita tengok dalam interior Rolls-Royce juga very minimalist. It's about hierarchy, nampak jelas. These are all visual cues that the driver ataupun the owner wants to reinforce, because people yang beli kereta ni ialah people in the upper echelon of society. They are in the upper class. They are in the T20 or maybe T1, bukan T20, the T1, in the top 1% of society. And they are the people in power. They are the people in charge. They own businesses. So they are the ones yang nak reinforce hierarchy. So the hierarchy is clear even in their product, in the things that they buy. That's why they buy exclusive, expensive things. That is a clear indication of hierarchy. You can't afford the things that I buy. Jam mahal, suit mahal. So this Rolls-Royce thing, memang Rolls-Royce ni is clear, it's about hierarchy. If before this 7 Series you mungkin fikir dia sporty ke tak, now they've abandoned all that. They've decided that this car is going to be all about formality. Dan kalau you tengok dia punya material yang dia pakai pun ni crystal, dan seat dia cover dia pakai cashmere, wool. Sebenarnya material tu is more luxurious than leather. Sebab leather ni, the only reason you pakai leather pasal leather senang cuci. But actually kalau you duduk kat rumah, you prefer fabric seat. Okay, when you sit on the fabric sofa, dia betul-betul terletak kita. And that is why in Japan, for example, bila you tengok Toyota Century, dia punya upholstery dia ialah wool. Dia tak bagi leather seat, because in the upper echelon in Japan, the emperor semua, dia tak nak leather seat, dia orang nak wool seat, because itu yang betul-betul selesa. Because it's not about senang cuci tau, because they don't care about that. Of course dia punya storyline dia kata ini semua sustainable, which is sustainable lah, of course lah. It's wool, so benda ni semua yang renewable resources. Tapi ada bukan kata dia tak nak techy. Ni tengok ni, dekat seat belakang tu dia ada macam screen yang control everything. The way Adrian Van Hooydonk cakap, dia macam shy technology. Dia macam try to disappear a little bit. So screen ni you boleh bagi dia disappear, boleh padam, bagi dia gelap. Dia nak pakai, dia come up. For somebody yang owner of this car, it's going to be very impressive. So it's formal but tech savvy. Ni ada satu skrin besar yang turun daripada atas bumbung ni. Again, this is something yang tak pernah kita tengok, skrin besar macam ni in car movie theater basically.
I don't know whether orang yang beli kereta ni dia nak ada masa nak duduk belakang tengok movie ke tidak pun. They're very busy people, so maybe they use that for dia punya kerja ke, nak tengok dia punya stock prices ke, whatever lah yang dia orang perhatikan, commodity prices ke, forex ke. So it might not kena dengan jiwa kita, tapi saya faham kenapa dia buat macam tu, because this is for orang yang nak kereta-kereta ni, memang dia nak kereta yang ada present sebenarnya, especially in Asia and the US. In Europe they're not so much like that, they're a bit embarrassed about wealth, but in Asia, even if it's not about wealth, then it's about hierarchy, because we do have that thing about hierarchy lah. I'm not saying that I like it or don't like it, but I'm just saying I understand kenapa BMW berganjak ke arah ni, because of course it's so consistent lah dengan dia punya iX dia, i4 dia, the grill tu makin besar dengan same slab-sidedness. The slab side tepi tu I think has something to do with aerodynamics lah. Jadi macam mana aerodynamic pun BMW cuba nak buat kereta ni, dia memang tak se-aerodynamic design macam Mercedes EQS ataupun Lucid Air ataupun Tesla Model S lah. Jadi itu pasal kita tengok dia punya range dia tak begitu cantik macam kereta-kereta ni. So that's one of the advantages of mereka bentuk kereta yang memang dedicated untuk elektrik, kerana dia tak payah ada bonnet yang besar untuk ruang enjin. Dan cakap tentang enjin, yang menariknya varian yang ditawarkan di Eropah adalah varian hybrid ataupun varian elektrik sahaja. Dan itu yang kita tengok adalah satu, bukan yang pelik pun, kerana sebenarnya dekat Eropah mungkin susah lagi dah untuk kereta-kereta yang pure ICE untuk lulus dia punya Euro sekarang punya standard terbaru ni, Euro 7 ni. Jadi ini membuatkan dia orang terpaksa menawarkan terutamanya di Eropah ni varian yang hanya setidak-tidaknya plug-in hybrid lah, ataupun BEV. Tapi untuk di Amerika Syarikat ada varian diesel, ada varian petrol 6 silinder dan V8, dan di Eropah ada plug-in hybrid petrol dan diesel. Untuk varian yang elektrik ni dia panggil i7 xDrive 60, maksudnya kereta ni all-wheel drive dan battery electric vehicle. Dan kita tengok dia punya power unit dia, kereta ni punya maximum power output dia ialah 400 kW ataupun 544 kuasa kuda dan 745 Newton lah. Dan pecahan depan belakang dia ialah motor depan tu boleh menghasilkan 258 kuasa kuda ataupun 190 kW, dan belakang 230 kW ataupun 313 kuasa kuda, 365 Newton di depan, 380 Newton di belakang. Battery capacity ialah 102 kW ataupun 101.7 kW. Kalau charge di rumah, on board dia 11 kW. Kalau untuk DC fast charger dia boleh capai 34 minit untuk 10 hingga 80%. Jadi maksimum charging rate dia untuk AC single phase ialah 3.7 kW di Eropah, 7.4 kW di China, dan juga 11 kilowatt di US ataupun Japan. Untuk maximum charging rate untuk AC 3 fasa 3 phase 11 kilowatt, untuk DC fast charge 195 kilowatt maximum. Suspension depan menggunakan double wishbone dengan air suspension lah, belakang 5 link and of course also air suspension. Sistem bantu pemandu yang datang ialah ABS, ASC, Dynamic Traction Control, Adaptive Cruise Control, dan juga katanya level 3 punya autonomous lah, tapi ini belum lagi diperkenalkan. So itu dia 7 series yang terbaru daripada BMW. Adakah anda meminati kereta ini ataupun tidak? Design ni dah sampai ke muncak dah lah. So maybe the next one will have to be very different. But this is the last of the old kind of design. Now, I'm not sure that this translates to a wider market appeal. For those yang mencari benda tu, this is perfect. This is the perfect design. But maybe in the future, this is what people accept as luxury. Jadi itulah dia yang setakat yang kita tahu apa yang ditawarkan oleh BMW untuk 7 siri yang terbaru ni. Yang elektrik dia panggil i7, dan yang biasa tu dia panggil 7, biasalah 735, 740, 760. Itu semua biasa-biasa punya yang menggunakan enjin pembakaran lah. Kalau awak suka kereta ni, tolong komen kat bawah. Kalau tak suka pun tolong cerita kat bawah kenapa, dan adakah anda faham kenapa dia berganjak ke arah rupa bentuk yang lebih formal begini.
Kalau awak dah tengok sampai habis ni, mesti awak suka kan. Jadi tekan butang like dan kongsi dengan member-member. Dan kalau boleh tekan butang subscribe, pasal ramai lagi yang belum subscribe, dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.